Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin Yassin kecewa, ahli MPT langgar petua, dakwa Wan Faisal. Apa yang mengejutkan kita ialah tindakan ahli MPT ini yang sudah berani lawan bos. Apakah mereka sudah mula hilang kepercayaan terhadap Muhyiddin Yassin? Ramai penganalisis politik dan pengulas politik menyatakan bahwa inilah tanda-tandanya bahwa ahli-ahli pemimpin dalam Parti Bersatu sudah mula hilang hormat terhadap Muhyiddin Yassin. Dan ada juga yang mengatakan mungkin inilah petandanya Muhyiddin perlu berundur diri daripada terus menerajui Parti Bersatu dan juga Parti Gabungan Perikatan Nasional. Manakala tidak, perkara yang telah dipersetujui sebelum ini pun berani dilanggar oleh ahli MPT sendiri. Kalau orang lain ataupun ahli biasa masih boleh nak dirunding, masih boleh terima, masih boleh dihadam. Tapi ini bukan orang biasa, ahli MPT Bersatu. Bahkan pendedahan ini juga dianggap sebagai pendedahan yang amat-amat bahaya. Ketua Pemuda Bersatu itu berkata, tindakan pemimpin yang terbabit merebut jawatan naib presiden dilihat melanggar keputusan disepakati mereka yang turut menghadiri mesyuarat MPT. Menurut Wan Faisal, Muhyiddin amat sedih dan kecewa. Kerana menurut petua kompromi daripada Muhyiddin, 5 jawatan utama dalam Parti Bersatu telah disetujui untuk tidak dipertandingkan, iaitu jawatan presiden, jawatan timbalan presiden, dan 3 jawatan naib presiden. Tetapi, apakah daya? Jawatan naib presiden telah menjadi dipertandingkan kerana daripada hanya 3 kerusi atau hanya 3 kekosongan yang ada 6 yang telah mencalonkan diri. Sebenarnya Muhyiddin Yassin mahu kalau jawatan naib presiden itu terus menang untuk Ronald Kiandi, Radzi Jidin dan juga Peja Faizal Azumu. Ada pengulas politik kata 3 orang yang dicadangkan Muhyiddin itu, iaitu Peja, Radzi Jidin dan juga Ronald Kiandi adalah orang-orang cai daripada kem Muhyiddin Yassin. Itu sebabnya ada MPT, menurut penganalisis politik, ada MPT yang lain yang turut mau bertanding untuk memecahkan penguasaan kem Muhyiddin dalam Parti Bersatu. Itu sebabnya ada 6 orang yang bertanding. Tapi perkara itu telah mengecewakan Muhyiddin. Adakah perkara ini akan menyebabkan Muhyiddin dalam bahaya yang besar? Adakah ianya boleh menyebabkan Muhyiddin Yassin akan didesak untuk letak jawatan selepas ini? Kerana apabila tidak ada lagi penguasaan penuh dalam 5 jawatan tertinggi ini, adakah mungkin Hamzah Zainuddin akan membentuk kekuatan kemnya sendiri untuk mahu menggesa Muhyiddin Yassin letak jawatan? Itulah naratif yang sedang tercipta sempena menjelang pemilihan Parti Bersatu tidak lama lagi. Dalam laporan yang seterusnya, hari ini kita juga digemparkan dengan laporan yang menarik perhatian. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan yang seterusnya, apa pula pendapat anda? Adakah tindakan MPT Bersatu ini sudah benar-benar naik angin, naik kepala, dan bakal akan menyusahkan Muhyiddin Yassin? Beranikah MPT UMNO? Beranikah mereka menuntut Muhyiddin Yassin berundur daripada jawatan tersebut? Ataukah dengan terusnya Muhyiddin bersama sebagai presiden akan menyebabkan Parti Bersatu akan lebih kuat?
Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Semalam, Akmal Saleh kata, kalau tak nak diusik, henti usik kami. Apabila Zahid Hamidi sebelumnya telah memberikan gesaan nasihat supaya hentikan provokasi dan henti mengusik komponen parti yang ada dalam kerajaan perpaduan. Tindakan Akmal Saleh itu dilihat oleh para penganalisis politik dan pengulas politik sebagai satu tindakan yang agak sombong dan bahaya untuk diri beliau sendiri. Kerana tindakan itu seakan-akan membelakangi arahan Zahid Hamidi sebagai Presiden Parti UMNO. Akhirnya, sekali lagi, seorang lagi pemimpin besar dalam UMNO bertindak mengingatkan para pemimpin bukan sahaja di dalam kerajaan perpaduan, tetapi mungkin terutamanya dalam Parti UMNO, yaitu Wan Rosdi, Menteri Besar Pahang. Sekali lagi beliau mengatakan, hormati gesaan Zahid, henti usik Pakatan Harapan. Ada yang menyatakan bahawa kenapa Akmal Saleh seakan-akan terlalu mempunyai sifat yang agak sombong dan agak ego dengan diri beliau sendiri. Ada juga yang mengatakan bahawa Akmal Saleh seakan-akan tidak matang dalam politik sehingga dia lupa bahawa kerajaan perpaduan ini memerlukan kestabilan yang berterusan dan juga dia harus tahu bahawa UMNO sebenarnya juga memerlukan kerajaan perpaduan. Akmal Saleh tidak boleh menafikan bahawa UMNO perlu menjadi sebahagian daripada kerajaan. Naib Presiden UMNO, Wan Rosdi Wan Ismail, menyokong penuh gesaan Presiden Parti, iaitu Ahmad Zahid Hamidi, agar ketegangan antara pemimpin Parti UMNO dalam kerajaan tidak dipanjangkan. Menyifatkan saranan dan teguran Ahmad Zahid itu sebagai memadai, Wan Rosdi yang juga Menteri Besar Pahang turut setuju dengan apa yang diputuskan kepimpinan tinggi UMNO dalam hal berkenan. Kata beliau, saya menyokong cadangan, saranan dan teguran yang dibuat oleh Presiden. Presiden sudah buat keputusan. Cukuplah. Saya mana boleh lebih daripada Presiden. Saya setuju dengan apa yang Presiden tegur, kata beliau ketika ditemui selepas majlis retreat bersama pimpinan masyarakat orang asli Pahang di Kuantan semalam. Wan Rosdi berkata demikian ketika mengulas mengenai tindakan segelintir pemimpin UMNO yang dilihat mengusik parti dalam Pakatan Harapan PH. Semalam Ahmad Zahid berkata dia enggan memanjangkan ketegangan antara pemimpin parti-parti kerajaan. Zahid juga berkata, Pakatan Harapan tidak perlu membuat sebarang permohonan maaf kepada UMNO dan dia juga meminta pemimpin UMNO menghentikan serangan. Kita mesti menghormati antara satu sama lain. Yang penting kita mesti mengekalkan keadaan dan situasi perpaduan kerajaan sekarang ini, kata Zahid Hamidi. Ia selepas anggota Majlis Tertinggi UMNO Nur Jazlan Mohamed menggesa Pakatan Harapan PH memohon maaf kerana berdekad-dekad memberi gambaran buruk kepada partinya. Nur Jazlan kemudian berkata dia akur dengan arahan Zahid dan sedia menghentikan serangannya terhadap Pakatan Harapan PH. Sementara itu, Wan Rosdi turut diminta mengulas dakwaan Adun Sungai Lembing Muhammad Ayub Ahmad Asri berkenan berlaku kegiatan penghapusan hutan di Sungai Lembing. Menurut Wan Rosdi, dakwaan itu akan dijawab oleh Setiausaha Kerajaan Pahang atau Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Saya fikir dalam masa terdekat, Setiausaha Kerajaan Pahang atau Pengarah Perhutanan akan buat kenyataan, katanya. Kita ada bincang tadi dalam mesyuarat Exco, ujarnya. Terdahulu Muhammad Ayub mendakwa pihaknya menerima
Surat edaran daripada agensi penguatkuasaan berhubung kegiatan itu pada 27 September lalu. Surat itu antara lain menyatakan terdapat aktiviti penebangan dan pembersihan hutan yang dikhawatiri dilakukan tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa. Saudara-saudara sekalian, dengan ini, maka ramai netizen dan pengulas politik mengharapkan supaya kerajaan yang ada sekarang ini kekal dan terus damai sejahtera. Apa yang akan berlaku terhadap Akmal Saleh selepas ini menjadi tanda tanya. Adakah beliau juga akan menyanggah lagi kenyataan Wan Rosdi ini? Harus diingat, dalam UMNO, tradisi kepresidenan adalah tradisi yang sangat berakar kuat. Ianya tidak pernah dilupakan. Yang mana segala keputusan presiden adalah keputusan yang sangat penting dan perlu dihormati. Mana-mana parti untuk dapat bertahan, mereka harus mempunyai kekuatan seperti itu. Apa yang akan menimpa nasib yang akan menimpa Akmal Saleh selepas ini sebenarnya bukan ditentukan oleh orang lain. Akmal Saleh lah yang akan menentukan masa depan beliau sendiri dalam dunia politik. Sudah dapat lihat banyak yang berlaku, masa depan politik telah ditentukan oleh diri sendiri. Dan sebenarnya tindakan Zahid Hamidi tidak mahu memanjangkan ketegangan antara pemimpin dalam kerajaan perpaduan ini ialah tujuannya satu sahaja, mahu memastikan kebertahanan parti UMNO dapat dikekalkan dan proses pemulihan UMNO dapat diteruskan. Kita tahu UMNO dalam proses untuk dipulihkan dan bangkit semula. Ianya akan mengambil masa. Ada penganalisis politik kata, UMNO boleh kuat semula, Barisan Nasional boleh kuat semula, tapi ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya sepenggal lagi untuk dapat bangkit semula. Akmal Saleh kena bersabar. Dia muda lagi. Akmal Saleh ini masih muda lagi. Dia perlu bersabar dan percaya pada proses. Bukannya terus menyerang, dan terus menyerang. Jangan-jangan nanti oleh kerana terlalu kuat menyerang, pertahanan sendiri pula terabai. Ianya harus seimbang. Lagi pula keadaan sekarang, Pakatan kerajaan perpaduan ini, kerajaan madani, amat menyebelahi Pakatan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi, kenapa harus dirosakkan kelebihan tersebut? Sekian dulu, kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda.